Assalamualaikum, saya Nurul Afifah binti Cik Nazmi, matric number I18303437 dari MBU 3421 Grup 2 Pengenalan Sains Sukan dan Kejurulatihan. Pada hari ini, saya berserta ahli kumpulan saya iaitu kumpulan 5 akan menerangkan satu tajuk iaitu kemahiran permainan bola tampar. Okey, sebelum itu saya akan menerangkan objektif permainan bola tampar. Yang pertama, kita akan mengetahui dan memahami kemahiran asas bola tampar. Seterusnya, kita juga berkebolehan menghadapi dan mengatasi tekanan yang berlaku dan juga dapat menyesuaikan diri kepada situasi yang berubah-ubah. Di samping itu, kita juga akan dapat menanamkan satu sifat berdisiplin dan mengekalkan konsentrasi bermain ketika pertandingan dan juga latihan. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit mengenai sejarah bola tampar. Permainan bola tampar mula diperkenalkan pada tahun 1895 di Gymnasium YMCA di Holyoke, Massachusetts, Amerika Syarikat oleh Prof. William J. Morgan, iaitu pada tahun 1870 hingga 1942, yang mana beliau merupakan seorang pengarah. Pada asalnya, permainan bola tampar adalah permainan rekreasi. Selain itu, bola tampar mempunyai sejarah perkembangan yang agak perlahan. Melalui pergerakan YMCA, Kanada merupakan negara luar yang pertama menerima permainan ini sekitar tahun 1900. Selepas itu, diperkenalkan ke negara-negara lain seperti Kuba pada tahun 1905, Puerto Rico pada tahun 1909, Uruguay pada tahun 1912 dan juga China pada tahun 1913 dan Jepun pada tahun 1917. Ketika berlakunya peperangan pertama dan kedua, anggota-anggota Angkatan Tentera Amerika Syarikat telah memperkenalkan permainan ini ke Asia dan juga Eropah. Secara beransur-ansur, permainan bola tampar telah berkembang daripada permainan rekreasi kepada sukan yang dipertandingkan. Okey, seterusnya ialah kemahiran asas bola tampar. Kemahiran asas bola tampar terbahagi kepada 4. Yang pertama, hantaran. Yang kedua, servis. Yang ketiga, merejam. Dan yang terakhir, mengadang. Hantaran terbahagi kepada 2, iaitu hantaran atas kepala dan yang kedua hantaran bawah tangan. Servis terbahagi kepada 3. Yang pertama, servis bawah tangan. Yang kedua, servis atas kepala dan yang ketiga, servis gelombang. Manakala merejam terbahagi kepada 2 jenis, iaitu rejam berdiri dan juga rejam sambil berlari. Dan kami akan menerangkan satu persatu kemahiran asas bola tampar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk bermain bola tampar. Okey, cara untuk bermain bola tampar, tapi saya akan tunjukkan cara untuk hantaran bahagian atas kepala. Okey. Okey, posisi dalam keadaan bersedia. Kaki dijarakkan satu kaki ke hadapan, luasnya luas sedikit pada bahu. Okey, bengkokkan sedikit lutut dan condong sedikit di hadapan. Okey, tricep hendaklah sejajar dengan lantai. Tangan dihulurkan ke atas di hadapan bahagian dahi. Okey, tapak tangan menghadap keluar dengan jari-jari
terbuka luas dan ibu jari terbuka ke dalam. Okey, siku bengkok keluar. Kedua-dua tangan tu masing-masing berjarak 2 inci untuk membentuk segitiga. Okey, pergelangan tangan ditegakkan ke belakang. Bergerak di bawah bola. Okey, mengambil posisi bersedia sebelum menyentuh bola. Okey, daripada posisi mendekam bagi mempercepatkan bola untuk membuat kontak. Okey, menyelaraskan kelajuan unsur maju semua bahagian sendi. Okey, memindahkan berat kepada kelajuan harus ke atas bola tu dengan kaki, lutut dan punggung menghadap ke sasaran. Okey, bergerak dengan menyeret kaki atau secara bersilang sampai ke bola. Okey, sekarang kita masuk pada kontak. Okey, kontak ni dilakukan di atas dahi. Okey. Semua jari hendaklah menyentuh bola. Okey. Ibu jari dan jari telunjuk ni memberi kuasa. Okey, jari telunjuk adalah penunjuk arah kepada kita. Okey. Okey, bola ni dilihat melalui jari-jari telunjuk dan ibu jari. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai permainan bola tampar tapi untuk bahagian hantaran bawah tangan. Okey, dalam posisi bersedia, yang pertama kaki hendaklah dijarakkan seluas bahu. Seterusnya satu kaki di hadapan dan satu kaki di belakang. Okey. Yang ketiga adalah lutut dibengkokkan dan tubuh hendaklah sedikit tegak. Alright. Dan seterusnya adalah lengan diluruskan. Siku diputarkan ke arah satu sama lain dan dikuncikan. Seterusnya, letak tangan di atas tapak tangan sebelah tangan yang lain serta ibu jari ke bawah dengan rata. Seterusnya, pergelangan tangan terkunci ke bawah. Okey. Iaitu lengan sejajar kepada peha. Dan last sekali meletakkan berat badan di berbola kaki. Okey, dalam pergerakan kita duduk dalam posisi yang bersedia seperti tadi. Okey, yang pertama adalah bergerak ke arah bola. Okey. Seterusnya melangkah ke arah bola dengan lengan dihulurkan ke hadapan. Okey, seterusnya kita melangkah dengan kaki yang terdekat dengan sasaran. Okey. Seterusnya adalah melangkah ke sasaran dan kita hulurkan lengan untuk bola yang lambat. Seterusnya kita menarik sedikit atau mengendur lengan untuk bola yang laju. Okey. Seperti itu. Okey, dan last sekali adalah melangkah ke sasaran dengan lutut, punggung dan bahu menuju ke arah bola yang hendak dihantarkan. Okey. Alright, dalam kontak pula dia ada 3 yang perlu diawasi adalah kontak bola di hadapan badan dan di antara lutut. Okey, itu yang pertama. Seterusnya adalah kontak bola dengan bahagian tangan yang berisi iaitu 2 hingga 6 inci ke atas dari pergelangan tangan. Dan yang terakhir, mata sentiasa memandang bola semasa penghantaran dibuat. Sekian, terima kasih.
saya akan menerangkan cara-cara melakukan servis bawah tangan, yang mana ia bermula dengan langkah yang pertama, iaitu posisi bermula, di mana pemain berdiri dengan kaki kangkang, jaraknya lebih kurang luas bahu. Cara seterusnya ialah kaki kiri ke hadapan untuk peservis, iaitu pemain yang biasanya menggunakan tangan kanan right-handed serve, dan juga kaki depan menuju ke hadapan di mana servis akan ditujukan. Okey, cara seterusnya ialah pemain membengkokkan sedikit lutut dan badan menghadap ke hadapan, dan pada ketika itu keadaan bola berada di tangan kiri untuk peservis tangan kanan di depan dan sebelah kanan badan, dan pada ketika itu pemain seharusnya berdiri berjauhan di antara 2 hingga 10 kaki daripada garisan belakang sebelum aktiviti seterusnya dijalankan, iaitu aktiviti lambungan. Okey, langkah seterusnya iaitu lambungan, yang mana lutut dibengkokkan dan kaki ke belakang sedikit. Pada masa yang sama, bola dilambungkan terus ke atas di hadapan tangan, sekaligus tangan akan memukul bola tersebut, yang mana dipanggil sebagai shrinking hand. Untuk langkah seterusnya iaitu aksi tangan ataupun kontak. Semasa bola dilambungkan, tangan yang membuat servis ditarik ke belakang mengikut pergerakan buah bandul jam. Apabila bola dilambungkan telah mencapai puncaknya, berat badan pemain akan dipindahkan dan hayunan tangan ke hadapan dimulakan. Okey, cara seterusnya ialah kontak bola dimulakan dengan keadaan tangan memukul, sama ada dengan bahagian bawah tangan, tapak tangan ataupun menggunakan buku 5, yang mana bola dipukul di tengah atau di bawah sedikit dalam keadaan lengan yang lurus. Okey, cara seterusnya ialah pergerakan tangan ditegarkan untuk mengelakkan putaran bola berlaku sewaktu aktiviti lambungan ingin dijalankan, dan pada masa yang sama pemain seharusnya memastikan mata sentiasa mengikut laluan bola supaya pemain tidak hilang fokus sewaktu menjalankan aktiviti lambungan bola. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa binti Ramli, nombor matrik I18102667. Pada hari ini, saya akan menerangkan kepada anda semua teknik servis atas kepala dalam permainan bola tampar. Okey, sebelum saya menunjukkan kepada anda servis atas kepala ini, mari kita kenali dahulu apa itu servis atas kepala. Okey, servis atas kepala ini juga dikenali sebagai gaya tenis. Gaya servis ini mudah gagal dan mungkin boleh terjejas ke jaring. Tetapi jika terhasil akan menimbulkan kesukaran kepada pasukan pihak lawan. Okey, kita beralih pula kepada teknik-teknik dia. Untuk memulakan servis atas kepala, langkah pertama adalah posisi badan dibongkokkan sedikit dan kaki kiri dengan tangan kiri kita kedepankan. Langkah kedua, lambung bola pada ketinggian kira-kira 30 hingga 45 cm dari tapak tangan yang melambung. Okey, jadi bila lambung bola tersebut dia agak tinggilah daripada tangan ni. Yang ketiga, tangan yang akan memukul diangkat ke atas arah belakang dan dibengkokkan ke atas untuk memukul bola. Langkah keempat, tangan dihayunkan sambil tangan diluruskan. Okey, bila kita hayun tangan, tangan juga akan jadi lurus. Dan yang terakhir adalah yang kelima, bola dipukul menggunakan tapak tangan yang jari-jarinya dirapatkan. Pastikan dengan tapak tangan
dan jari itu mestilah dirapatkan. Okey, itulah sedikit sebanyak cara-cara servis atas kepala. Nama saya Nur Aifah Diana binti Muhammad Nasir. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara bagaimana nak servis gelombang floater untuk kemahiran permainan bola tampar. Okey. Yang pertama, kita perlu mulakan dengan posisi bermula, iaitu daripada pergerakan ni lah, iaitu daripada pergerakan bentuk V atau panggil pergerakan L. Dia posisi bermula iaitu dengan membuat bentuk kaki V atau L ni, kita harus macam sejajarkan lengan kita dengan paras bahu, macam untuk kita buat lambungan untuk kita buat servis serve float atau gelombang. Lepas tu kita angkatkan tangan kita macam ni, dan depakkan tangan kita seluas-luas yang mungkin, macam ni, dan harus luruskanlah. Lepas kita orang kata apa, bila kita tampar dia nanti, pastikan tangan kita lurus. Lepas kita lambungkan dan tampar, kita kena pastikan lepas kita lambung, kita tampar tu, pastikan freeze tangan ni dalam masa 3 saat. Tak boleh gerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamila binti Aziz, I18203060. Okey, hari ini saya akan menunjukkan kemahiran bermain bola tampar, iaitu kemahiran merejam berdiri. Kemahiran merejam berdiri ini merupakan kemahiran yang digunakan untuk mendapatkan skor dalam permainan bola tampar. Okey. Untuk kemahiran merejam diri ini tidak memerlukan untuk pemain itu berlari dan mendapatkan bola. Kemahiran ini hanya menggunakan tangan untuk mendapatkan skor, di mana pemain akan berdiri di bahagian jaring yang disediakan dalam permainan bola tampar tersebut. Okey, ini adalah contoh bagaimana teknik merejam berdiri itu digunakan dalam permainan bola tampar. Bayangkan di hadapan saya adalah jaring, dan teknik ini hanya menggunakan tangan dan juga lutut untuk sedikit melompat dan melontarkan bola tersebut supaya mendapat skor. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai. Okey, hari ni saya nak tunjuk macam mana nak main bola tampar. Okey, ni kita kena pukul dengan elok. Tadi tu kita tunjuk secara smash. Okey, jom. Kita tengok macam mana kita nak baling. Okey, tapi kan okey, sebelum tu okey, saya nak tunjukkan badan saya, posture badan. Okey, pastikan kita buat ada posture badan yang betul sebab nak baling kan bola tampar tu dengan betul. Okey, pastikan kita punya pinggang dan kita kena berbongkok untuk melompat. Okey, kita kena melompat dengan betul dan kita kena hayunkan tangan supaya lambungan kita tinggi. Okey, pastikan badan kita seimbang dengan betul. Okey, ini yang saya akan tunjuk cara lari. Okey, 1, 2, ca-ca-ca. Bukan. Okey, jadi ini kita punya larian kita akan lompat dan smash. Itulah namanya running spike. Okey, pastikan tangan kita kena luas dan kita pukul. Okey, seeloknya kaki kita kena bengkok seperti tadi dan kita boleh pukul ke bawah, bukan ke depan ya. Kita kena pukul ke bawah. Okey, saya akan tunjuk macam mana dia punya cara jalan lari dan kita spike. Itu adalah salah satu contoh yang terbaik. Okey, itu saja. Okey, ini adalah kali pertama untuk cubaan memukul merejam sambil berlari. Sepatutnya ada orang, tapi sebabkan saya seorang je, ini adalah kali kedua dan bulan terakhir. Alamak, jatuh. Allah. Habis jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusrata binti Mak Yusof, I18203063. Hari ini
bola tampar. Okey, kemahiran mengadang ialah kemahiran untuk menghalang rejaman daripada pihak lawan. Selalunya pemain yang berada di depan jaring adalah bertindak untuk menghalang bola tersebut daripada pihak lawan, dan juga mengadang juga memerlukan kuasa otot, iaitu otot kaki untuk melompat. Okay, sebelum kita buat cara ataupun teknik mengadang, kita akan tahu dulu macam mana step-step sebelum kita buat aktiviti tersebut. Okey, yang pertama kita perlu badan kita dan tangan kita perlu menghadap ke jaring. Yang kedua, tangan kita perlu lurus ke atas macam ni. Dan yang ketiga, jarakkan jari-jari semasa buat jaring menolak. Yang keempat adalah kita perlu mata ni kita kena pandang bola pihak lawan. Yang kelima, kita perlu melompat dengan kuat dengan kedua belah kaki. Yang keenam, fleksikan kedua belah lutut sebelum mendarat. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara buat aktiviti mengadang. Yang pertama, kita perlu bersedia. Yang kedua, pandang bola. Dan ketiga, kita perlu lompat. Dan pada masa yang sama kita perlu luruskan tangan kita. Okey, macam ni. Okey, kesimpulan yang dapat kami simpulkan berkaitan dengan tajuk kemahiran bola tampar ialah kita seharusnya menguasai semua kemahiran asas permainan bola tampar untuk menjadi pemain yang baik. Dan yang seterusnya, sebagai sebuah pasukan, setiap pemain perlu bekerjasama, cepat dan bijak membuat keputusan ketika beraksi menentang pihak lawan. Dan yang terakhir, pengetahuan berkaitan permainan bola tampar akan melahirkan pemain yang berkemahiran tinggi, membentuk sikap pemain yang berdisiplin dan juga beretika.